Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kepada ilmu perbincangan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah tamat bahagian yang kedua, dan pada kali ini kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga iaitulah bahagian mengenali perkara-perkara yang merosakkan, sifat-sifat yang tidak baik, supaya kita dapat hapuskan benda-benda yang tak baik ini, virus yang ada dalam jiwa kita ini, kemudian diikuti dengan sifat yang al-mahmudah, dia panggil sifat yang terpuji. Itu dalam kaedah ilmu, belajar ilmu akhlak ni disebut dengan nama at-takhalli wat-tahalli. At-takhalli makna dikosongkan, wat-tahalli kemudian dihiaskan. Kosong dulu baru hiaskan. Jadi kalau masuk serentak tak boleh bertembung dalam tu pula, dia panggil aksiden. Jadi bila aksiden, sukar untuk kita dapat laluan yang begitu mudah. Dalam pembahagian ini disebut dalam kitab Kitabu Ar-Rubu'un Salis, Ar-Rubu'un As-Salisu Al-Muhlikat. Al-Muhlikat maknanya perkara-perkara yang membinasakan. Itu istilah Al-Muhlikat dia panggil. Kemudian Al-Munjiat, barulah perkara yang menyelamatkan. Kitabu Syarhi Ajaibil Qulub, kitab yang menjelaskan tentang keajaiban hati. Hati kita ni memang satu benda yang ajaib. Satu benda yang ajaib yang Allah pasangkan dalam jiwa seorang manusia. Cuma para ulama berbincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan nama qalbun. Hati yang ada di sini, adakah hati yang kita tengok tu, yang warna hitam, yang duk lukis gambar tu kan, gambar luf tu gambar hati tu lah. Itu ke hati? Kalau hati tu tak ada kerja dia, darah itu. Ataupun disebut dengan, itu dia panggil bahasa Arab kata kabid. Kabid. Bahasa Arab kalau kata qalbun, itu jantung. Jantung hidup pam darah tu. Jadi jantung tu pun kerja dia dengan darah juga. Maka kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, maksud qalbun di sini, hati di sini, ataupun jantung di sini, iaitulah hati nurani. Tetapi ada juga Nabi sebut dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, dalam jiwa manusia, dalam jasad manusia itu seketul daging. Jadi sukar untuk kita, kalau kata-kata hati tu, oh dia ni memang jahat ni, tak baik ni jantung dia ni, kita tukar ya, nak suruh jadi baik. Berapa ramai orang kaya-kaya dia sanggup tukar jantung anak dia biar jadi baik. Tapi kalau jantung tersumbat, itu memang ditukar. Bawa ke IJN boleh tukar kan, berapa jam dia buat pembedahan, senang. Tapi kalau jantung nurani yang rusak, banyak penyakit-penyakit dalam jiwa yang tak betul, dengan penyakit yang kita akan sebut nanti insya-Allah ta'ala, maka itu memang satu benda yang sukar. Bukan mudah untuk kita nak tukar. Tak ada masa, nak kata pembedahan dia buat dalam masa 12 jam, ada sampai 10 jam ataupun lebih, itu mudah. Sebab lepas pembedahan, dia sedar baik dalam jantung dia kan. Satu masa saya ada kawan panggil makan, kebetulan makan sekali dengan ni yang berbahagia, Datuk Dr. Harundin. Syekh kita ni dia tukar dia punya ni, injak dia. Jadi masa tu kita makan daging rusa. Kata Datuk, boleh makan ni? Dia kata, saya pantang ni. Ingat kalau dia pantang tak boleh makan, dia kata pantang jumpa. Pantang jumpa. Saya kata, jadi dia makan sungguh. Dia kata kalau dah kita punya injak dah tukar, dah apa yang takut lagi nya? Yang takut ni sebelum tukar. Itu sedap. Jadi itu cerita dia, makna jantung tu jantung nurani, dia panggil hati nurani. Ini yang sukar untuk kita pulihkan, dan untuk kita nak mengubah dia daripada sifat-sifat yang mazmumah ini nak jadi mahmudah. Ini satu benda yang sukar. Namun begitu,
dalam kitab ni dia akan sebut tentang jantung, kemudian dia akan bawa kepada kita Kitabur Riyadatin Nufus, latihan jiwa untuk menjadi baik. Bermakna bukan satu benda yang kita tak boleh berputus asa, tak boleh kata aku ni memang dah telah dicopkan, kejadian aku ni memang orang tak baik, orang jahat. Tak boleh kita dakwa kita ni memang telah daripada keturunan tok nenek aku pun orang jahat dah. Tak ada. Sebab anjing yang duk gigit orang tu, bengking, orang panggil anjing bengking. Nah, kalau dilatih, dia jadi baik. Boleh jadi anjing, boleh jadi pemburu yang setia. Dia tangkap hayawan untuk kita, dia tak makan pun. Nah, tengok, jadi dalam ni nanti dia akan bincang semua benda yang apa saja atas dunia ni boleh dilatih. Tak kalah jiwa manusia, nafsu manusia yang Allah pasangkan daripada awal lagi, yuladu alal fitrah ini, tak boleh dilatih untuk menjadi manusia yang baik. Cuma atas kita lah, bersedia ke tidak untuk menerima latihan, bersedia ke tidak untuk masuk riadah. Jadi kalau kita boleh berlatih gatih basikal sampai 50 kilo pagi dah, kerana nak jaga kesihatan, kita boleh berlari pusing KLCC 1-2 jam. Jadi kita nak berlari, melatih jiwa ini lebih besar, kerana inilah yang akan menjadi penentu kepada hidup kita di masa depan. Bahagia ke tak bahagia? Wa illa man atallaha biqalbin salim. Jadi qalbun salim di sini bukan apa ni fizikal itu. Qalbun salim maknanya orang yang datang dengan hati nurani dia yang sejahtera daripada sifat-sifat yang tidak baik. Baik. Keajaiban hati. Hati, jadi jelas pada kita maksud hati di sini, iaitulah hati nurani. Hati merupakan anggota paling mulia yang berada dalam diri manusia. Hatilah yang akan mengenali Allah, beramal kerananya, kembali dan mendekatkan diri kepadanya, serta meneliti apa yang ada di sisinya. Jadi dia punya punca dia duduk di hati. Manakala anggota badan yang lain hanyalah pengikut dan khadam-khadam yang diperintah oleh hati, seperti mana raja memerintah hamba-hambanya. Jadi bahasa kita ni banyak kiasan. Manakala anggota itu dikontrol oleh raja, maka anggota kita ini dikontrol oleh hati. Sesiapa yang mengenali hatinya, dia akan mengenali Tuhannya. Biasa orang duk kait ni dengan hadis. Ini bukan hadis ni. Memang dalam kitab ni pun tak kata hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal dia kenal Tuhan. Itu tidak, itu kata-kata para ulama. Jadi kalau kita kenal hati kita, kita didik dia betul-betul, kita boleh mengenali Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia tidak mengenali hati dan diri mereka sendiri, kerana Allah menghalang antara seorang dengan hatinya, sehingga dia terhalang dari mengenali Allah dan bermuraqabah. Muraqabah ni tengok dia punya huraian. Muraqabah ni merasai dan menjiwai bahawa Allah melihat kita. Ini dia panggil darajat ihsan. Darajat al-ihsan. Darajat ihsan ni dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril yang panjang itu, waktu Jibril datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam, rukun iman, dan akhir dia tanya mal ihsan. Nabi kata an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita kena sembah Allah Taala seolah-olah kita nampak Tuhan. Kalau kita tak naik darjat ni pun, biar kita rasa Allah tengok kita. Dengan sifat-sifat dia yang sentiasa kita belajar bahawa Allah Taala itu melihat kepada semua pergerakan kita, maka mengenali Allah dan bermuraqabah terhadapnya. Mana biar kita terasa yang kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kalau kita terasa ni kita tak mampu nak buat mungkar dan maksiat. Mengenali hati serta sifat-sifatnya adalah tunjang agama dan asas kepada orang yang ingin mengikuti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam bahasa kita dia panggil as-salikin, tariqus salikin. Salik maknanya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi dia ada istilah dia, murid. Murid ni mana orang yang jalan, tapi salik itu lebih tinggi lagi. Faslun fi madakhil iblis fi qalbil insan. Nasallallahu salamah. Fasal, madakhil maknanya pintu masuk, pintu-pintu hasutan iblis di dalam hati manusia. Jadi kita belajar tengok hari ni, iblis ni
syaitan dia masuk ikut mana? Dia nak masuk dalam hati kita tu ikut mana? Hati mengikut fitrah asalnya boleh menerima hidayah. Ini memanglah. Sebab Allah Ta'ala letakkan hati manusia ni semua sekali di atas fitrah. Maknanya dia ada di sana ruang untuk dia menerima hidayah. Oleh kerana hati juga dibekalkan dengan hawa nafsu dan syahwat, ia menjadi tersasar dan menyimpang dari hidayah tersebut. Jadi inilah yang kita bimbang hari ini. Siapa yang menguasai hati? Siapa yang memenuhi ruang-ruang yang ada dalam hati itu? Pertemuan dan tolak menolak antara tentera malaikat dengan tentera syaitan sentiasa berlaku di dalam hati, sehinggalah pintu hati terbuka untuk menerima salah satu sahaja antara keduanya. Jadi tak mungkin dua-dua sekali. Lalu ia akan menetap dan tenang di situ. Jadi kita hari ini mungkin sebelum dia panggil istiqrar, sebelumnya tapak atau kukuh, mungkin akan berlaku sirak. Sirak ni makna pertemuan antara tentera syaitan dengan tentera malaikat dalam jiwa kita. Jadi ketika inilah kita perlu kepada pembimbing. Dia panggil mursyid. Nah, saya guna istilah-istilah tasawuf sikit hari ni ya. Nah, mursyid ni bukan apa ni? Bukan mursyid NGO, tidak ni. Mursyid maknanya guru yang memang mahir. Dia boleh mengenali perwatakan orang dan dia sendiri mempunyai hati yang baik. Tapi hari ni guru-guru mursyid ni jawatan ya ada, berebut sama dia pun kuat juga. Itu masalah dia ni. Ana cerita dia dulu kan, saya jumpa dengan satu kumpulan tarekat ni. Tarekat yang masyhur yang kepala tajam tu. Jumpa atas kapal terbang. Dia tanya saya, "Ustaz, ada tarekat?" Kata ada. Tarekat apa? Tarekat Muhammadi. Ya, Muhammadiyah kata. Siapa dia pengasas dia? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tengok saya, dia kata dia ni ada juga lagu ni. Jadi saya pun tanyalah, saya tengok pakaian dia, kita boleh kenal dia punya penampilan dia, kita nampak apa punya tarekat. Tarekat yang Jakin dah KZ sebagai sesat tu. Jadi kemudian bila saya tanya dia, macam mana saya tak jumpa lagi ahli tarekat yang betul-betul sekarang ni, macam mana saya nak ikut? Akhirnya dia mengakui bahawa memang betul khalifah-khalifah yang ada di tempat ini berebut sama dia, masing-masing mendakwa dia ni mursyid. Ia ni marah ni, marah ni. Saya kata orang mursyid ni orang hati bersih, hati yang suci, kenal Allah. Kenapa pula dengki-dengki sama kita? Ini mursyid dengki nama dia, bukan mursyid salik. Jadi as-salik, orang yang nak berjalan ni duduk di bawah bimbingan guru yang mursyid. Jadi guru mursyid ni kalau betul-betul ada, memang kita kena belajar dengan dia. Tapi masalah yang ada hari ni, guru mursyid yang nak mencari pengaruh yang menyebabkan orang ta'assub je dengan dia. Bila ta'assub apa jadi? Bukan sahaja cium tangan, cium kaki lagi. Kalau mati pergi apa ni, cium kubur lagi. Itu sudah keluar daripada landasan yang asal. Allahu akbar. Jadi nak sampai kepada peringkat ketenangan tadi, mesti akan berlaku, bahasa Arab kata as-sirak. Sirak ni pertemuan yang kuat. Waktu pertemuan ni yang kita perlu pada pembimbing, perlu pada mursyid, perlu pada ustaz, perlu pada ustazah kita yang kita boleh rujuk pada dia. Saya ni kadang-kadang mikir macam ni. Teruk ni, perlawanan ni memang teruk. Dia was-was syaitan tu dia masuk. Bila orang nak keluar daripada kelompok syaitan ini, memang dia akan tekan kita. Dia mari dengan jalan was-was. Sebab orang ni dah jadi baik. Jadi was-was lah jalan yang paling mudah untuk syaitan guna. Baik. Ketika itu, bila kita dah mula nak dapat tempat bersama dengan tentera malaikat, ketika itu pencerobohan tentera lawan terhadap hati hanya berlaku secara menyelinap dan mencuri masuk, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas. Dia tak berdepan dah, dia tak direct dah, sebab dia tahu dia tewas. Bila dia kalah, apa dia buat? Dia masuk melalui waswas. Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Pembisik penghasut ni yang kita payahnya. Kalau dia musuh betul-betul, kita rempuh dia. Tapi kalau dia sekali jadi kawan, duri dalam daging, orang panggil gunting dalam lip, ini yang jadi kita takut. Duduk dalam sekali dengan kita, tapi dia buat masalah. Ayat ini membawa maksud syaitan akan bersembunyi, mengundurkan diri apabila seorang itu mengingati Allah. Jadi bila kita ingat zikir, kita ingat pada Allah Ta'ala, syaitan lagi. Tetapi ia amat senang apabila seorang itu melupakan Allah. Bila orang ni lalai, lupa,
Sap, dia mari balik. Kuncu-kuncu syaitan dalam hati hanya dapat dihalau jika seorang itu berzikir mengingati Allah, kerana mereka tidak akan menetap dengan tenang dalam keadaan tersebut. Jadi zikir sini zikir yang biasa lah, yang kita duk baca zikir yang diajar oleh Nabi SAW tu jangan. Tapi kadang-kadang bila kita terperangkap dengan kumpulan ini, mursyid dia kata, oleh kerana kamu ni hati duk bergelora tak tenang, itu yang kamu kena zikir kuat tu. Dia zikir dia, satu tempat saya pergi, dia kata boleh dengar 3 kilometer zikir dia, tapi dengan mikrofon lah. Kalau orang lawan kan tak ingat dah. Tapi kuat sungguh, kuat sungguh. Cuma dia khaskan zikir ni untuk siapa? Untuk orang-orang yang terlibat dengan dadah. Kenapa kuat sangat zikir ni? Dia kata nak buang dadah ni dalam jiwa dia tu. Nak buang dadah dalam darah tu bukan senang. Ya, pergi hospital, tapi nak buang dadah dalam jiwa itu payah. Jadi kita kena buat juga zikir kuat-kuat ni dah. Ni, kita kena buat klinik zikir untuk menghentikan rokok. Itu masalah ni. Ramai kena zikir lagi ni. Nah. Saya memanglah benda ni kita sambil bergurau, tapi mungkin banyak benda yang betul. Ramai sahabat-sahabat kita yang dah mula berjinak-jinak ni, nak mengaji ni. Dia kata hak lain tu insya-Allah ustaz boleh dah, saya tak pergi majlis-majlis yang pelik-pelik ni, tapi ni hak ni. Hak dalam poket ni payah nak taubat ni, macam mana nak buat ni? Ya. Kita tak payahlah 3 kilo. Nah, kalau dah ada 3 kilo, kita 1 kilo pun cukup dah. 1 kilo dengan. Yang pentingnya syaitan duduk bertapak, bila ada zikir dia lari. Hati adalah umpama sebuah kubu. Syaitan merupakan musuh yang sentiasa ingin memasuki dan menawannya. Mempertahankan kubu itu ialah dengan mengawal pintu masuknya. Orang yang tidak mengetahui pintu-pintu ini tentu tidak akan dapat mengawalnya. Jadi oleh itu, mempertahankan hati dari syaitan ialah dengan mengenali pintu-pintu masuknya ke dalam hati. Ini panggil madakhilus syaitan, madakhil iblis. Pintu masuk iblis ni kita kena kenal. Barulah kita berhati-hati di mana ke tempat yang bahaya. Tanda sini. Ini dia punya pintu masuk dia ni. Antara laluan utama syaitan. Allahu akbar. Sedap dia bagi ayat sini. Laluan utama syaitan, famin abwabihil azimah. Itulah sifat al-hasadu wal hirs. Sikap hasad dengki. Ini pintu masuk syaitan. Sebab bila orang hasad, dia boleh buat apa saja. Tengok kawan tu senang sikit, khalas. Dan bersikap haloba, tamak. Tamak ni, aku pun nak juga ni, kan. Sifat tamak akan menjadikan manusia buta tuli terhadap perintah Allah dan larangannya. Dia punya mazhab, dia panggil mazhab asalkan dapat. Tak kira halal ke haram, jangan tanya. Yang penting boleh dulu. Lepas boleh dulu apa jadi? Tengok dalam rakaman saya semalam, di bawah tajuk 7 kesalahan ahli maksiat. Kenapa 7 sebab ahli maksiat tak mau bertaubat? Di antaranya ni, pintu syaitan guna ni. Syaitan guna ayat-ayat pengampunan. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi sifat Allah Ta'ala al-afu, pemaaf. Jadi semua ayat-ayat tentang Allah Ta'ala maaf, Allah Ta'ala terima taubat, Allah Ta'ala afu, dia guna pakai belaka. Dia tak bagi ayat lahu azabun syadid, azabun alim. Allah Ta'ala juga ada azab, ada seksaan yang pedih, seksaan yang berat. Itu dia tak pakai. Yang dia ambil sebelah ya. Jadi yang menyebabkan orang ni berani buat maksiat sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tanya kenapa tak solat? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Gitu dia, senang dia. Maka membuta tuli di sini bermaksud terhadap perintah Allah dan larangannya, ia juga akan menutupi cahaya mata hatinya dari mengenali laluan-laluan syaitan yang lain. Dia panggil cahaya mata hati ni, tanda situ dalam bahasa istilah dia panggil al-basirah. Kalau basar, mata ni, mata kita sebiji ni. Basirah itu mata hati. Apabila seorang berhasad dengki, syaitan mudah mengambil peluang melalui sifat tamaknya itu dengan menghiaskan setiap perkara yang boleh memenuhi keinginan hawa nafsunya agar ia kelihatan baik dan elok, sekalipun perkara tersebut adalah mungkar ataupun keji. Jadi syaitan tazyin, dia panggil tazyin ni, menghiaskan pandangan kita seolah-olah benda ni baik. Penyakit yang kedua, tadi hasad, dengki, itu tamak, satu pintu.
Yang kedua, iaitu al-ghadab. Ini pun penyakit berat juga. Wa min abwabil azimah al-ghadabu wasyahwah. Ghadab mana marah. Syahwat, nafsu yang ganas ni. Dan bengis, sifat bengis, marah. Sifat marah boleh mencelaru dan melemahkan fikiran. Betul dah, orang kalau marah ni dia jadi buntu fikiran dah. Pasal tu orang marah dia pegang kepala. Apabila tentera fikiran menjadi lemah, syaitan akan bertindak menyerang dan ia akan berjaya memperkudakan manusia. Subhanallah. Ada riwayat menyebut bahawa iblis berkata, sekiranya seorang manusia itu mempunyai tabiat bengis, kami akan mempermain-mainkannya seumpama kanak-kanak menggelek bola. Sebab bila waktu dia marah, mata dia dah merah, telinga dia dah terangkat, kan? Waktu tu dia tak warah lagi dia punya pemikiran. Sebab itulah kalau dia cerai isteri dia pada ketika itu, isteri dia boleh bawa ke mahkamah, mahkamah akan tengok setara mana dia punya tahap kemarahan, dan dia boleh tak jatuh talak. Sebab kemarahan dia melampau. Dia kata tu bukan dengan mulut, dia kata tu dengan perasaan yang dikuasai oleh syaitan. Tapi kena pergi mahkamah lah. Dia main dengan telefon, tak main saya. Kadang-kadang dia seru, "Ustaz, saya ni tadi marah sungguh-sungguh. Saya dah ceraikan." Kata cerai isteri. Tapi saya tak nak cerai pun. Akan pergi mahkamah. Dia tak nak pergi. Dia nak suruh kita jawab dengan telefon juga. Saya kata saya tak nak jawab. Online tak main. Waktu awak cakap tadi tak senang-senang je. Lepas tu dia susah hati lah, menggelabah, mula nak cari macam-macam cerita. Jadi syaitan kata, aku akan gunakan kemarahan tadi. Dia boleh menyebabkan syaitan mempermainkan orang itu seperti kanak-kanak main bola. Kena ke dia kan. Yang ketiga, hubbut at-tazyin fil manzil. Dengar ni, ini khas untuk wanita ni. Ini pintu masuk syaitan melalui muslimah. Jaga betul baik. Makcik-makcik kita ni, mak datin kita ni, gemar berlebih-lebih dalam menghiasi rumah. Itu saya kata kena dah tu. Rumah dia agak macam-macam. Kadang-kadang Allahu akbar, saya pergi rumah kata nak duduk payah. Tahu yang botol yang kan macam bekas air wangi tu. Saya tak tahu orang Kuala Lumpur panggil apa. Orang Kelantan panggil gogok. Gogok apa? Gogok. Betul nama tu. Oi, dia simpan benda tu tak tahu nak buat apalah. Banyak atas rumah dia tu. Yalah, biasa sikit-sikit tak apa, satu dua ni sampai beratus di sini ni. Kalau mati dia, anak dia nak boleh buat pesaka jual mahal tu pun kan. Baik. Berlebihan menghiasi rumah, pakaian dan peralatan perabot. Ini sifat dia mari. Apa kesan dia? Sifat ini akan menjadikan manusia menghabiskan umurnya dengan mencantikkan rumah. Hilang lah. Mak mau gimana? Butik. Butik lalu dah. Tu ya kerja dia, cari rumah, cari tempat ni apa ni, kedai-kedai baru ni. Mula-mula kan jati perabot, lepas tu pergi tukar ni pula. Menghiasi atap dan dinding serta berhias dalam berpakaian dan perabot rumah. Dengan itu manusia menjadi rugi sepanjang usianya disebabkan perkara-perkara sedemikian. Tidak salah berhias rumah. Yang maksudnya berlebih-lebih. Itu pintu masuk syaitan, berlebih-lebih. Yang keempat, ni kena kita. Dia panggil asyaba'. Terlalu kenyang. Ni masalah ni. Bagi saya ni masalah kepada ustaz ni. Salah ustaz. Dah lepas kuliah ke bagi. Dah, ustaz, kambing boleh? Pantan. Pantan apa? Pantan jumpa ya, pantan. Terlalu kenyang kerana ia akan menguatkan syahwat, nafsu syahwat, dan menjauhkan dirinya dari beribadat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan, kita makan bolehlah, makan apa saja pun, tapi jangan melampau, jangan terlalu kenyang. Yang kelima, perasaan tamak dan terlalu ingin agar diterima oleh orang lain. Ini masalah juga kita ni. Nak suruh orang tu terima kita, jadi kita buat ikut orang lah. Jika dia ingin terlalu mendampingi seorang, terutamanya yang berpengaruh atau berharta, dia akan memuji-mujinya secara melampau, walaupun dalam perkara yang tidak sebenar, dan juga mengampunya kuat. Ni kita takut ni. Allahu akbar. Tu saya bimbang lah. Ustaz-ustaz kita ni kalau ceramah depan pembesar-pembesar agak lambung selalu. Selalu tulis dalam tulisan ke, angkat
Dia tidak akan menyerunya kepada perkara yang baik dan sekali-kali tidak akan mencegahnya daripada perkara mungkar. Duk cari hadis-hadis. Bila kita cakap depan orang besar, bila orang besar ni dia suka nak tutup aurat pun payah. Dia baca ayat Quran, wal qawaidu minan nisa. Orang-orang perempuan yang dah tua tu tak payah tutup aurat. Tua apa duk beranak lagi? Tua. Yang keenam, al-ajalah. Al-ajalah ni terburu-buru dan tidak berhati-hati dalam segala segi. Nabi kita bersabda, al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah. Artinya terburu-buru itu dari syaitan dan sifat berhati-hati daripada Allah. Maknanya itu bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla supaya kita berhati-hati dalam apa sajalah perkara pun. Jadi sifat terburu ni kadang-kadang kita dah melatah, orang panggil melatah lah. Terburu-buru ni melatah. Dengar je orang komen sikit, kita jawab balik. Walahnya komen tu bukan orang tu pun, wartawan yang tulis. Ini saya bimbang lah. Kalau orang post kat saya, Ustaz, apa komen? Apa komen tanya? Ustaz khabar tak muka depan? Saya kata kalau muka depan Ustaz khabar tak, saya tak percaya lalu. Kena tanya tuan dulu. Telefon ke sahabat kita tu, awak kata macam ni? Tak, saya kata macam lain. Tapi dia pergi cut ambil kat situ. Itu jadi masalah kita besar sekarang ni. Allahu Akbar. Sekali itu dia tanya saya tentang hudud. Saya pun jawab sambil-sambil bawa kereta. Keluar muka depan esok. Dia kata kalau betul-betul nak buat hudud, mesti letak tarikh sebagaimana Brunei. Muka depan. Kawan-kawan telefon saya, kenapa tu? Marah dengan kawan sendiri. Saya kata bukan marah, nak suruh jadi ya. Kita pun pertahan kat kitanya. Walahnya wartawan yang buat tajuk tu. Jadi kita jangan mudah nak komen, jangan mudah nak ambil statement yang apa ni menyusahkan. Kerana kegopohan kita kadang-kadang memberi benda yang tidak baik. Yang seterusnya hubbul mal. Banyak penyakit kita hari ni. Sayangkan harta benda. Apabila sifat ini menguasai jiwa, ia akan membinasakannya dan menjuruskannya untuk mencari harta tanpa melalui cara yang betul. Di samping itu, ia akan membawa kepada sifat bakhil dan takut menjadi miskin, seterusnya menghalangnya dari menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi kalau kita dah harta kita banyak sangat, nak pergi masjid malam-malam takut orang mari curi harta kan. Nak berjalan apa, saya ni orang harta banyak ni, nanti orang ropok saya. Macam-macam itu ni, syaitan ni, dia bila dia beri satu benda, kita dapat, dia juga akan guna jalan yang sama untuk menyekat kita. Dengar dah kan cerita orang yang ahli ibadat tu, yang 70 tahun beribadat. Mula-mula dia ibadat. Lepas tu, lama-lama terjebak dengan satu kemungkaran, berlaku perzinaan. Dan perempuan tu boleh anak. Dia kata bahaya mu ni, orang tahu nanti tengok anak kecil ni. Jadi disuruh bunuh anak dulu. Lepas tu nanti budak ni mengaku pula kamu ni, akhir kali dia bunuh belaka. Itu dia panggil madakhilus syaitan. Bila dia masuk, dia yang ajar suruh bunuh, kemudian dia pula yang beritahu bagaimana nak melepaskan. Di mananya syaitan dia mata rantai dia tak habis. Dia punya rantai satu-satu dia tak akan biarkan benda tu berakhir begitu saja. Dan dia mesti ikut kita sampai ke akhirnya. Yang ke berapa dah tu? 8. 5, 6, 7, 8. Yang ke-8, hamlul awami ala ta'assub fil mazahib. Ni kena juga ni. Membawa orang awam kepada sikap fanatik dengan mazhab-mazhab tertentu. Tak kira lah. Mazhab fiqh pun fanatik kita. Mazhab dalam akidah pun fanatik, mazhab dalam tasawuf pun, dalam tarekat pun fanatik. Masing-masing ahli tarekat mengatakan dia je yang betul, yang mari daripada Nabi hak saya. Hak lain tu tak jadi. Dan bukan mengajak mereka supaya beramal dengan dasar yang dianjurkannya, iaitulah kembali kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi masalah sukar kita hari ni. Sukar dalam Quran hadis pun agak banyak tafsiran-tafsiran yang pelbagai. Sama-sama ahli sunnah menafsirkan berbagai-bagai, jadi menimbulkan perbalahan. Maknanya mazhab ni bukan kata mazhab Syafi'i Hambali saja. Mazhab sama kita pun bermasalah juga. Jadi kerana itulah sikap fanatik ni memang menjadi pintu masuk syaitan dalam apa saja. Tak kira apa jenis. Kita kadang-kadang, anda duk perhati tengok sebahagian pendakwah kita ni, bila kita ajar kepada masyarakat tak payah berpegang dengan mazhab.
Tak ada mazhab dah kita ni. Kita ni dia panggil Allah mazhabiyah. Syafi'i pun tak mahu tu. Kita terus kepada Quran. Tak apalah. Dah nak ambil ke Quran, kita rasa kita gagah, kita kuat, silakan. Tapi masalahnya, dia bila ada pula ustaz lain pergi tafsir Quran juga, berbeza dengan dia, dia marah. Jadi sekarang ni, dia ketepikan mazhab-mazhab yang sudah ada, maka dia telah membina mazhab sendiri. Sahabat peringkat, bila murid dia ni kata, ustaz tu kata macam ni boleh? Tak boleh. Kena mazhab dia juga. Jadi akhir sekali, kita ketepikan empat mazhab, kita buka mazhab kita sendiri. Itu pun bahaya juga. Yang kesembilan, membuatkan orang ramai terdorong untuk memikirkan zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, dan juga dalam perkara yang tidak mampu difikirkan oleh manusia, sehingga menjadikan mereka ragu terhadap asas-asas agama mereka sendiri. Jadi hari ini perbalahan dalam ilmu tauhid, ilmu teologi ni agak berat, kerana kita masih lagi duduk dalam kelompok perbalahan yang berlaku di zaman-zaman dulu. Zaman dulu dia panggil perbalahan di antara golongan Al-Hanabilah. Al-Hanabilah ni golongan yang tidak takwil, tak takwil sifat, dengan golongan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidi dan lain-lain berlaku pertemuan. Jadi hari ini orang tak kenal lagi Hanabilah, orang bawa satu istilah baru yang lebih teruk daripada tu lagi. Jadi berlakulah pertemuan tu. Yang ke-10, bersangka buruk terhadap orang Islam. Orang yang menghukum manusia lain dengan berpandukan sangkaan buruk, pasti dia akan menghina, bermulut celupar, dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Buruk sangka sebenarnya mencerminkan keburukan orang yang melakukannya, kerana seorang mukmin akan sentiasa mencari keuzuran atau alasan untuk mukmin yang lain. Ini sifat yang kita nak belajar hari ini, iaitulah sifat berbaik sangka dengan saudara kita. Manakala orang munafik pula sentiasa mencari kesalahan orang lain. Ini sifat munafik je, duk cari kesalahan orang. Dia panggil istilah hari ini bongkar. Kita duk bongkar dah. Bongkar sana, bongkar sini. Selain dari itu, setiap orang juga seharusnya mengelakkan diri dari situasi yang boleh menimbulkan tohmahan, agar tidak mendorong orang lain bersangka buruk terhadapnya. Ini kena tanda ni. Kita orang yang baik ni jangan duduk di tempat yang boleh menjadi tohmah pada orang. Contohnya, berdua-dua dengan orang perempuan. Walaupun dia tu murid kita, tapi tak ada orang, kita dua je dalam kelas ni. Itu tak boleh. Menimbulkan tohmah, dia kata. Dia ni mengaji ke mengorat? Ada dua lain tu kan? Jadi jangan. Kalau ada sebab itulah kita lah pensyarah-pensyarah di universiti apa ni yang terlibat dengan pengajian Islam, kalau pelajar perempuan nak masuk, nak jumpa, mesti bawa kawan, seorang atau dua orang. One by one tak boleh. Sebab itu dia panggil pintu masuk syaitan. Orang tengok pun lama bincang tu. Biasa sekejap je. Jadi itu ni semua ni pintu madakhilus syaitan. Dan jangan pergi duduk tempat tu. Contohnya, kita nak jumpa kawan orang putih, orang bukan Islam, non-Muslim hari, duduk di hotel besar. Dia kata, kita malam ni kita meeting di bar, tempat orang minum arak. Jangan pergi. Banyak lagi kat tempat lain orang tak minum arak di hotel tu. Jadi nanti orang tengok, kenapa pula Pak Haji tu mengaji kita tasawuf tak? Duduk di bar pula malam ni. Jadi bila menimbulkan tohmah, jadi yang menyebabkan kita telah membuka pintu ruang untuk orang cerca kita. Kita yang menyebabkan orang berdosa kerana kita. Ini sebahagian daripada pintu masuk syaitan. Jadi dalam kitab kita ni menamakan 10 pintu masuk syaitan ke dalam hati. Menutup pintu-pintu ini merupakan satu-satunya jalan untuk merawat penyakit-penyakit tersebut. Ia hanya boleh dilakukan melalui proses pembersihan jiwa, tazkiyatun nafsi, daripada segala sifat yang buruk. Selepas ini kita akan menjelaskan sifat ini satu persatu, insya-Allah. Jadi dia akan mari satu persatu sifat ini. Apabila akar umbi kepada sifat-sifat ini berjaya disabut, maknanya usul sifat-sifat yang tak baik ini dicabut dari hati, ketika itu peluang dan ruang yang masih ada kepada syaitan hanyalah melalui cetusan lintasan hati yang tidak lagi stabil. Jadi lintasan hati ini tanda, nama dia khawatir. Khawatir ni lintasan hati ini tidak menjejaskan. Kita duduk diam-diam, kadang-kadang terfikir kan benda-benda yang tak baik. Karena itulah bila kita mari, kadang-kadang syaitan mari sampai peringkat syirik pada Allah Ta'ala.
Jadi kalau mari benda ni, kita terus auzubillah minasyaitanirrajim. Terus kita berta'awuz, mana kita mengucap auzubillah, minta berlindung aku daripada lintasan hati yang diganggu oleh syaitan. Itu semua boleh dihalang dengan zikrullah dan memakmurkan hati dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Syaitan itu umpama si anjing kelaparan. Oh, sedap dia punya bandingan ni. Syaitan itu seumpama si anjing kelaparan yang menghampiri kamu. Sekiranya kamu tidak memegang daging atau roti, anjing itu mampu dihalau dengan hanya berkata hish. Hish, anjing bawa pergi. Sebab dia nak apa dengan kita? Takkan dia nak gigit kita kan? Namun jika kamu sedang memegang roti atau daging, roti kat tangan kita ada, daging lah, menyergahnya dengan perkataan saja tidak dapat menghalaunya. Demikianlah juga hati yang sudah bersih dari segala makanan syaitan. Ia dapat dihalau dengan hanya zikrullah. Manakala hati yang sudah tewas kepada hawa nafsu, zikrullah akan tertolak ke tepi dan ia tidak lagi masuk bertapak. Zikrullah akan tertolak ke tepi dan ia tidak lagi masuk bertapak di hatinya. Mana kita zikir tapi tak lekat, tak masuk dalam hati. Zikir dekat lidah aja. Orang panggil ni kalau dekat kampung ni, zikir yang G5 ni. Tahu zikir G5? Kau tak pernah ikut? Kena pergi sekali. Biasanya kalau majlis kenduri ni, kematian ni, kenduri arwah ni, pak lebay kita pun dia tengok menu juga. Tengok, bang sedap ni, nasi minyak oleh ni tu, G5 lalu. Pasal kuat ni, dia anak lawan. Itu sajalah, apa-apa sama-sama ustaz ni dia bergurau gitu ya. G5 ke malam ni, pasal makan yang sedap. Jadi kalau kita hati sudah bersih, maknanya seolah-olah tak ada lagi tempat syaitan nak bergayut di situ, maka cukup dengan kita zikir, dia lari. Tapi kalau syaitan dah tebak kat situ, zikir pula tak masuk. Nasallallahu alaihi. Sekiranya kamu mahu pastikan apakah benar berlaku sedemikian, maka kamu boleh perhatikan kepada solatmu. Allahu Akbar. Sebut solat kita, nak berasa nak menangis lalu kita tak? Perhatikan bagaimana syaitan akan berbisik kepada hatimu ketika itu. Ia akan berbicara tentang pasar. Allahu Akbar, silap ni. Tak. Pergi dah pasar tadi, terlupa pula nak beli benda ni. Akak tak kebedah tu. Tak. Itu memang realiti berlaku. Suka apa kuat selalu kena ni tak. Wang keluar masuk. Allahu Akbar. Ada duit dalam kereta tinggal ni, tak ambil beg. Itu pun was-was tak was-was. Allahu Akbar, saya punya beg dalam kereta tu. Aduh, duduk pula dekat dengan apa ni, tempat terbuka. Duk fikir hak tu pun nak marah dah ke imam. Lama imam pula baca tengah hari ni. Dia masuk satu-satu. Lorong syaitan ni memang kemas sungguh. Dan segala urusan duniawi akan mari ketika itu. Seseorang itu dimaafkan jika berlaku hanya sekadar lintasan ataupun cetusan hati. Dia panggil hadisun nafsi, khawatir qalbi. Maknanya telitahlah mari itu. Sekiranya dia tidak melakukan maksiat-maksiat yang dicita-citakan itu kerana takutkan Allah, dia diberikan satu pahala kebaikan. Jadi contohnya mari gangguan syaitan nak suruh kita ni buat maksiat, kita pun lawan. Auzubillah minasyaitan, aku tak mau, aku dah taubat, aku tak mau buat dosa. Jadi ketika itu kita dapat pahala kerana melawan syaitan. Jika dia meninggalkannya kerana sebab-sebab tertentu, bukan tak buat tu kerana takut ke Tuhan, takut kena tangkap, takut mari bergaul agama tangkap, kami harap dia akan dimaafkan dengan sebab niat tak baik tadi. Ini tidak termasuk keazaman dan tekad untuk melakukan sesuatu. Berazam untuk melakukan suatu dosa adalah satu kesalahan. Ini berdalilkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Tengok terjemahan. Apabila dua orang Islam berbunuh-bunuhan, mana dua-dua ni masih ada senjata, nak bunuh orang ni, nak bunuh orang ni, kedua-duanya adalah sama ada yang membunuh atau yang terbunuh, dia masuk dalam neraka. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, yang membunuh kita tahulah sebab dia bunuh orang, dia berdosa. Yang kena bunuh tu kenapa? Sedap juga soalan tu kan. Yang kena bunuh tu kenapa? Jawab Nabi SAW, sebenarnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya, cuma dia kalah. Dia yang kena tembak. Dua-dua tu nak bunuh, masing-masing nak membunuh. Jadi dia masuk neraka dengan sebab niat dia yang tak baik tadi.
Niat bukan setakat khawatir, niat dengan keazaman memang nak buat. Itu berbeza. Jadi kalau kita setakat khayalan mari, oh ya, aku malam ni nak pergi berasa nak buat benda-benda yang tak baik, dan kita perlawan, itu tidak diambil kira. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Bakrah. Tekad dan azam untuk melakukan maksiat menjadi kesalahan kerana segala amal dikira berdasarkan kepada niat. Amal kita kepada niat. Bukankah sifat sombong, riak dan bangga diri itu juga termasuk dalam perkara dalaman, perkara batin, seperti mana keazaman dan tekad? Jika seorang laki-laki melihat seorang wanita berada di atas katil dan menyangka dalam hatinya itu adalah isterinya, lalu dia menyetubuhinya, ketika itu dia tidak dikira berdosa. Sebab bagi dia itu isteri dia. Jangan main musim-musim banjir ni bertukar kemohnya. Kemoh ni tak ada nombor, tak ada letak nombor, tak apa. Jadi tapi maknanya orang ni kalau berlaku sedemikian tidak berdosa. Sebab waktu dia melakukan itu memang niat dia isteri dia. Mana pandai benar dan setakat tu boleh tukar bini ni tak. Mana boleh bang dia pula lain. Okay. Tapi ahli fiqh ni memang tak tinggal lah, dia bincang semua. Sebaliknya kalau dia melihat isterinya di atas katil, tetapi dia menganggap dalam hati dan fikirannya bahawa itu adalah wanita lain, sudah. Pasal jenis khoyak orang lain ni, khoyak orang lain ni. Nak kahwin tak berani, takut bini. Jadi niat bini itu orang lain. Apa jadi? Lalu dia menyetubuhinya, maka dia dikira berdosa. Jangan duduk main niat tak betul lah. Ini isteri kita. Jangan duduk niat orang lain. Ni kita niat hak nombor 3, hak nombor 4 ni contoh. Tak, nak kahwin tak berani. Semua perkara ini bergantung kepada apa yang dikasadkan, diputuskan dalam hati. Panjang lagi lah kalau kita baca dalam tajuk ni. Sampai kalau orang ambil air sejuk, minum apa tu? Minum arak. Itu pun berdosa. Walaupun dia minum air mineral. Baik, itu mukaddimah kita tentang 10 pintu masuk syaitan, dan juga bandingan tentang hati yang telah dikuasai oleh syaitan dan telah dikuasai oleh malaikat. Itu bandingan. Kemudian kita pergi pula kepada faslun fi sabatil qulubi alal khair. Fasal pada menyebut tentang bagaimana hati yang teguh di atas kebaikan. Ini yang kita nak. Kita nak ambil hati ni, hati yang teguh di atas kebaikan ini, insya-Allah. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW seringkali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini, ya musarrifal qulub isrif qalbana ila ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami ke arah mentaatimu. Jadi tengok di bawah ini hadis yang pertama ialah riwayat At-Tirmizi daripada Anas, keratan yang kedua riwayat Muslim daripada Abdullah bin Umar. Jadi hadis sahih, cuma dia kembar dua sekali hadis. Jadi kalau kita nak jadikan dia sebagai doa, tidak menjadi masalah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang masalul qalbi kamathali rishah bi ardi falatin tuqallibuha ar-riyah. Hati itu umpama sehelai bulu ayam. Tengok. Hati umpama sehelai bulu ayam yang berpusing-pusing ditiup angin di tengah padang yang luas. Artinya hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Cuba bayangkan, bulu di tengah padang. Kuat kata kuat dia berpusing? Begitulah hati manusia ni, betapa kuatnya pusingan hati itu tak lekat dia. Pasal itulah kalau nak berjanji, janji sungguh-sungguh lah. Saya saat ni pagi ni ada seorang perempuan tu, dia telefon dia, macam mana nak buat ni tu. Suami dia ni dah berubah dia. Kata baru anak? Baru 2 dia cakap. Aduh lah. Kata dulu masa nak kahwin tu janji setia dah tu. Kata dulu. Sekarang ni lain cerita dah tu tak. Jadi hati itu memang berbolak-balik. Jadi bagaimana kita nak tetapkan hati itu? Tengok sini. Keteguhan hati terhadap perkara yang baik atau buruk dan keadaannya yang terumbang-ambing antara dua perkara tersebut terbagi kepada 3 jenis. Hati kita ni ada tiga jenis. Hati yang pertama, qalbun, hati yang dimakmurkan dengan takwa. Alhamdulillah, disucikan dari noda dan dosa.
melalui proses latihan riyadhah yang berterusan, dan juga dibersihkan dari segala akhlak yang buruk. Menerusi hati sebegini, lahirlah cetusan-cetusan yang baik yang akan dapat menyaksikan keajaiban daripada khazanah-khazanah yang gaib, iaitulah daripada nafahatur rahman, limpahan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu malaikat akan membekalkan kepadanya petunjuk ke arah kebenaran yang hakiki. Maknanya kalau hati yang bersih, insya-Allah pemikiran kita juga bersih. Jadi kita tak tahan hari ni hati tak bersih tapi hidup dakwa macam-macam. Dakwa nama Nabi mari rumah dia lah, dakwa tu dakwa ni, itu semua tu dia panggil khawatir yang dimain oleh syaitan. Yang kedua, ani wal iyaz billah. Qalbun makhzul, hati yang terabai dan terbiar, yang syarat dengan hawa nafsu, serta disaluti dan dicemari dengan segala jenis keburukan dan akhlak yang keji. Allahu Akbar. Mana hati ni berat benar ni. Hawa nafsu menguasai segala perbuatan yang keji duduk di situ. Pengaruh syaitan bermaharaja lela dalamnya kerana wilayah kekuasaannya semakin luas. Manakala pengaruh keimanan pula menjadi lemah. Hati sebegini dipenuhi dengan kelam syahwat, lalu memadamkan sinar cahaya iman. Dia dua tu ya. Kalau syahwat kuat, iman akan lari. Keadaannya seumpama mata yang dimasuki asap tebal, sehingga dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Kerana itu ancaman maupun nasihat tidak ada gunanya lagi kepadanya. Jadi kalau hati dah dikuasai oleh syaitan, ini cukup berat. Yang ketiga, hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh gelojak hawa nafsu yang mendorong ke arah keburukan. Kemudian datang cetusan keimanan, lalu mendorongnya ke arah kebaikan. Jadi hati yang ketiga ni mungkin kita ni sesuai dengan hak ni, bertembung di antara yang baik dengan yang buruk ni. Contohnya, kempen serangan syaitan ke atas akal fikiran, di samping memberi semangat kepada nafsu syahwat dengan bisikan, tidakkah kamu lihat si fulan dan si fulan itu gembira dan bebas menurut hawa nafsu mereka? Syaitan berkata demikian sehingga dia membilang-bilang beberapa orang di kalangan ulama. Ketika itu nafsu mula cenderung kepada bisikan syaitan. Jadi kita tengok orang tu pun hebat, orang ni pun hebat, akhir sekali kita terjebak juga dengan syaitan. Kemudian malaikat pula melancarkan kempen serangan balas. Sedap juga dia dah. Malaikat pun bertindak. Kempen serangan balas ke atas syaitan dengan berkata, bukankah kamu telah mengetahui bahawa orang yang lupa kepada balasan buruk akibat perbuatannya akan binasa? Oleh itu kamu jangan sekali-kali terpedaya dengan kelalaian manusia yang lupa terhadap akibat buruk yang akan menimpa diri mereka sendiri. Jika mereka berdiri di bawah pancaran matahari pada musim panas yang terik, sedangkan kamu mempunyai rumah yang nyaman dan sejuk, tidakkah ketika itu kamu akan mengikut mereka atau kamu akan bertindak ke arah kebaikan dirimu sendiri? Jika kamu tidak sanggup bersama mereka berada di bawah terik matahari, kenapa pula kamu sanggup berada bersama mereka dalam perkara yang membawa kepada neraka jahanam yang lebih panas? Jadi bandingan yang simple lah. Malaikat mari ajar, di sini ada bayang teduh, di sini panas. Jadi kita duduk bawah panas begitu tak larat kan? Jadi bagaimana pula dengan kepanasan api neraka? Sebab itulah ada satu cerita dulu, ulama-ulama yang ini ahli tazkiyatun nafsi ni, ahli qulub ni, dia letak api depan dia, api pelita dia tu. Setiap kali dia mikir nak buat maksiat, dia masuk tangan dia dalam di pelita. Dia kata ni baru satu jenis. Api neraka berapa puluh kali panas daripada api dunia. Itu dia memotivasi. Tapi kita jangan duk bakar lah. Cuma dia panggil motivasi untuk dia sendiri. Dia tak, dia kata ni panas. Ketika itu hatinya mula cenderung kepada kata-kata malaikat tersebut. Dalam keadaan begini, hati mula teragak-agak antara dua seruan tersebut, sehinggalah akhirnya hati akan memilih apa yang lebih dirasakan baik untuknya. Sesiapa yang dicipta untuk kebaikan akan dipermudahkan jalan ke arahnya, dan begitulah sebaliknya. Firmanullah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, mana-mana orang Tuhan nak bagi hidayah, nescaya dia akan melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Ini kita tengok hari ni. Kita hari ni
bila bincang tentang agama, rasa seronok ke tak? Seronok. Orang ajak nak buat ibadat, suka ke tidak? Ajak nak pergi majlis ilmu, rasa nak pergi ke tidak? Itu kita boleh kesan, kita boleh scan di situ bahawa ajakan malaikat telah berjaya menguasai hati kita. Allah kata apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah buka dada dia untuk menerima Islam. Kita dulu bukan main susah. Payah ke tak payah? Saya suka tengok buku-buku motivasi daripada pendakwah-pendakwah kita yang berubah. Yang dulunya dia agak lara sikit, sekarang dia berubah. Bagaimana dia menceritakan perubahan dia tu macam mana? Ana duduk perhati tengok beberapa sahabat-sahabat kita, minta maaf kalau ada sini kan, bila orang ajak dia pergi haji, tak mahu dia. Tak mahu. Akhir sekali bini tekan sangat ajak pergi haji, dia suruh isteri dia pergi. Kau pergi lah dengan adik-adikmu. Jadi bila isteri dia naik kapal terbang pergi, waktu tu saya tengok, dia kata waktu saya melambai tangan tu, ketika itu baru terbuka hati saya nak pergi juga. Tapi setahun depan lah dia pergi seorang dia lah. Jadi oleh kerana dia pergi seorang, sehingga banyaklah dia bercakap dengan saya. Kan bukan dia cerita saya ni ustaz begini-gini. Kata tak payahlah, pergi dekat Kaabah cerita dengan Tuhan je. Yang begini-begini tu tak payah. Sebab saya tak nak dengar. Nanti buruk sangka pula saya dengan Tuan Haji ya. Jadi yang pentingnya Allah Ta'ala bila dia buka pintu tu, kita masuk. Pintu kebaikan tu, yashrah. Tuhan dah cerahkan dada kita. Maka bagaimana kita nak monitor hati kita supaya duduk atas landasan yang sebenar? Maka di sinilah dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, Ibn Al-Qayyim menamakan 3 vaksin untuk nak kawal hati kita yang telah terbuka untuk Islam. Yang pertama sekali, tanda situ, mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Ini projek satu, projek pertama. Bila kita dah terbuka hati ni, mesti mengaji Quran. Malulah ustaz. Dah berapa umur saya dah pangkat kita membesar. Kalau malu, jangan buat ramai-ramai, jangan mari sini. Baca ramai-ramai. Kita ajak ustaz, kalau yang perempuan ajak ustazah pergi baca Quran di rumah. Boleh ajar saya? Boleh, kan? Ada seorang ustaz tu, dia kata dia ni minta doa dengan Allah SWT. Ya Allah, aku dah sedar, aku nak mengaji Quran. Kemudian nak pergi mengaji di masjid, malu. Punya pelekeh dia orang pula, dia orang hebat. Entah tiba-tiba doa dia makbul, mari belajar tahfiz. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Dia kata, saya ni pelajar tahfiz. Ni ada sijil hafal Quran semua. Kalau encik tuan nak belajar Quran, boleh saya mari ni boleh buat jaruah kat rumah. Dia mengaji. Allah Ta'ala hantar mari guru di rumah. Budak-budak tu sajalah, dia cari rezeki dia kan, cari makan. Dia ada kepakaran mengajar Quran. Jadi yang penting dapat dia. Jadi kita kena ambil yang pertama sekali, vaksin dia panggil. Ibn Qayyim menamakan vaksin keimanan kita. Yang pertama, mesti ambil Quran. Ngaji Quran dulu. Tapi jangan lebih sangatlah sampai mereka, aku dah kena baca ni, nak pergi ngaji lagu pula, taranum pula. Aduh. Daripada taranum tu bagus, saya tak kata tak bagus. Tapi daripada kita menghabiskan masa bertaranum, baik kita menghabiskan masa tadabbur Quran. Tadabbur Quran menaikkan iman. Taranum mengeluarkan aurat semerih je. Ya, merah muka-muka. Lepas pada tu letih tidur. Marah ke taranum kat saya pula ni. Dia kata dah dia suara tak sedap tu, tak mahu taranum kan. Pertama kalau suara tu tak sedap pula, tak sedap lagi. Ya, belajar tajwid betul, kena barisnya atas bawah, dhammah kasrah, yakfi. Kemudian kita habiskan masa kita dengan tadabbur Al-Quran, belajar ilmu Quran, belajar tafsir dan sebagainya, belajar. Yang kedua, tanda yang kedua ni, mempelajari ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Jadi ilmu yang benar ni yang perlu kita cari. Hari ni sukar, dia kata. Orang kata, ustaz, macam mana saya ni nak belajar, pergi masjid tak sempat, selalu travel, selalu sana sini, macam nak buat. Jadi kita ambil lah website ataupun YouTube atau mana-mana yang ustaz yang kita percaya dengan ilmu mereka, yang kita percaya dengan ilmu mereka. Mereka menyebarkan apa yang mereka faham, yang sahih, yang ada autentiknya. Jadi kita ambil yang ni sebagai rujukan kita. Jangan pula dengar cerita siapa dia belajar tanpa guru, syaitanlah guru dia. Memanglah syaitan guru sungguh kalau belajar benda ilmu yang kita tidak faham. Tapi kalau kita tahu dah ustaz kita ni, sekali-sekala kita hadir majlis dia, kemudian waktu kita tak dapat hadir, kita dapat menggunakan alat-alat media yang ada hari ni, dengan rakamannya, dengan MP3-nya, dengan apa, itu semua alat. Banyak orang tanya, ustaz,
kawan saya marah lah belajar dengan ustaz melalui YouTube. Dia kata belajar dengan syaitan. Kata syaitan apa? Aku ada kat depan tu. Ada belajar syaitan. Yang belajar syaitan tu yang guru entah mana dalam gua mana bagi betapa itu syaitan nama dia tu. Solat Jumaat pun tidak, solat berjamaah pun tidak. Jadi kita hari ini nak mempersempitkan dunia ilmu yang telah luas. Cuma kita pastikanlah ajaran ini memang mari daripada ustaz sekian, bukan yang telah diedit, bukan yang telah dipotong sana sini. Itu jadi bahaya pula. Nanti kita kata, ustaz tu kata perbuatan sekian boleh membawa kepada syirik tak? Dia kata dia pergi potong jadi tak syirik pula. Jadi itu bahaya. Jadi sekarang ni orang main internet pandai. Baik. Ayat yang kedua, yang ketiga tadi, kan? Yang pertama Quran, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang sahih, yang ketiga doa. Tanda. Yang ketiga, doa. Banyakkan doa pada Allah. Nabi SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub. Sehingga ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah banyak berdoa? Nabi kata, inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati anak Adam ni di bawah kuasa Tuhan, dia boleh tukar bila-bila masa. Jadi kita takut kebimbangan ditukar. Daripada kita sekarang ni alhamdulillah sudah mendapat hidayah, daripada ditukar kepada tak baik, banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan. Kemudian kalau ada saudara kita juga, kita nampak masih lagi berperang antara syaitan dengan malaikat, kita doakan untuk dia, tak payah beritahu. Tengok dalam syarah saya kepada kitab Riyadhus Salihin, kelebihan doa di sebalik tabir. Doakan saudara dia tanpa kita beritahu, itu kelebihan yang besar. Sebab bila kita doakan hidayah kepada saudara kita, malaikat tolong amin. Walaka misluhu. Mu juga dapat seperti itu. Jadi kalau kita betul-betul sayang ke saudara kita ni contohnya sahabat kita lah, orang kita sayang, adik-beradik ke siapa dia, suami ke isteri ke, yang hidayahnya belum lagi mantap, kita doakan mereka biar dia dapat hidayah sebagaimana yang kita merasai sekarang. Tak payah beritahu dia. Ni tak. Bila jumpa kawan-kawan, Allah kesianlah dia tu. Kesian dia tu mengumpat dah tu nama dia tu. Dia tu duduk lagu tu juga. Bah kalau dia dengar, dia nak mari dapat kita. Tak mari dah. Malah aku pergi dia tu asyik duduk mengumpat je. Ustaz pun mengumpat dia juga. Habis sekali dengan ustaz dia sapu. Jadi 3, Quran, ilmu dan doa. Ini vaksin untuk kita nak kawal diri kita. Banyak lagi lah sebenarnya. Tengok dalam tajuk-tajuk kuliah kita yang lain, 10 perkara yang menguatkan iman contohnya, boleh kita belajar. Alhamdulillah. Jadi ayat yang kedua, wa man yurid an yudillahu. Allahu akbar. Saya kalau baca ayat ni saya termenung tengok, bimbang. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, mana Tuhan tak nak bagi hidayah kepada dia, nasib dia menjadikan dadanya terasa sesak, sempit. Bila sebut tentang agama, sempit dada lalu. Sebut tentang nak pergi tempat-tempat maksiat, happy selalu, kan? Allah gambarkan ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Orang naik lagi tinggi, oksigen tak cukup kan? Sesak dada kita. Lepas tu bila dalam kapal terbang ke dalam apa, jadi dia kena ada oksigen. Sebab bila lagi tinggi tak cukup oksigen. Allah bandingkan orang yang benci kepada Islam ini, bila Tuhan tak nak bagi hidayah, sebut je agama, sesak nafas lalu. Ini kita bimbang. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, kita telah dapat menamatkan perbincangan kita tentang ajaibul qulub, keajaiban hati. Memang hati ni ajaib. Lebih ajaib lagi kalau kita dapat menguasai hati kita mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah muwaffiqna lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik pada kami ke arah jalan yang Engkau sukai dan Engkau redai. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Riyadatin Nafsi wa Tahzibil Khuluq. Kitab bagaimana nak mendidik jiwa dan nak membersihkan hati di dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? Jadi insya-Allah saya rasa bulan depan ni saya tak dapat hadir sebab kita kena pergi ke, kalau jadilah nak pergi umrah 1 bulan 4. Siapa nak pergi mari. Kosong lagi kapal terbang. Ada soalan tadi ke tak? Ke tak ada hari ni? Kalau tak ada bagus juga, ramai orang sibuk nak pergi kenduri hari ni tak? Lama saya cuti sekolah ni musim kenduri selalu. Saya kalau cuti sekolah kenduri saya tak susah hati. Yang saya susah hatinya kalau kenduri hari Kristian. Jadi tak comel sangat. Orang Kristian belah
belah kek raya dia, kita belah kek hari kahwin. Jangan duk carilah tarikh-tarikh yang bersamaan. Bila kahwin? Hari Kristian. Aduh. Bila kahwin? Hari bulah kelapa. Apa bila hari bulah kelapa? Kita Malaysia ni hari makan limau, hari bulah kelapa, dia ada belaka di hari-hari dia, tidak. Tapi kita kenapa nak kaitkan dengan hari-hari itu? Itulah hari cuti, tak banyak lagi ke hari cuti lainnya. Hari Jumaat, hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti. Jadi susah sangat dia. Dia kata payah orang nak mari. Hari cuti ni pun tak pergi juga kan. Jam jalan teruk kan. Ada soalan? Sila. Jadi kalau tak ada dah, Ustaz Imran boleh isytiharkan. Cuma satu lagi untuk kursus pendek InsyaAllah pada 27 hari bulan, hari Jumaat bermula malam Sabtu 27 hari bulan 3 ni, berakhir sampai ke tengah hari Ahad. Kita akan buat satu kursus baca kitab Penawar Bagi Hati 2 hari setengah di Masjid Besi, Masjid Sultan Mizan, Putrajaya. Dia bukan buat dalam masjid pun, kat bawah, kat dewan bawah tu. Jadi siapa dia nak boleh pergi daftar kat situ. Dia bayar makan je. InsyaAllah kalau sempatlah saya nak lancarkan buku Penawar Bagi Hati yang saya syarah 30 siri dalam CD dulu, telah kita bukukan. PTR akan keluarkan. InsyaAllah dia kata mungkin sempat pada hari kursus tu. Kalau tak sempat tu pun kita baca lain, insya-Allah. Jadi siapa yang berkelapangan, jemputlah. Kita mengaji 2 hari setengah tu. Kalau nak mengaji hak biasa 30 siri. 30 siri makna 30 minggu. Kita buat pendek 2 hari setengah je. 2 hari setengah. Jadi daripada 30 minggu bulan kena jam lagi, 2 hari setengah ni tak payah jam dah. Ambil hotel besar dekat Putrajaya tu, duduk situ je. Ada apa pula? Ada. Baiklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.